Baik, terima kasih atas soalan tersebut. Ini adalah berkaitan dengan persoalan, kalau saya faham soalan itu betul-betul berkaitan naratif yang dimainkan di media sosial berkenaan dengan SD yang kalau ada pun SD, ia mestilah dihantar kepada speaker Dewan Rakyat, dan kalau ada pun undi, kalau ada pun pertukaran dan sebagainya mestilah dilakukan dalam Dewan. Suka saya menyatakan bahawa itu adalah satu pandangan yang khilaf dari sisi undang-undang, tidak betul dari sisi undang-undang. Jawapannya mudah saja, sila lihat kepada perkara 43 dalam kurungan 4 Perlembagaan Persekutuan, di mana ia dinyatakan dengan jelas apabila timbul satu situasi di mana seorang Perdana Menteri itu hilang kepercayaan majoriti sokongan daripada ahli-ahli Dewan Rakyat yang lain, dia mestilah meletakkan jawatan jemaah menterinya, maknanya termasuk diri dia sendiri dan juga jemaah menterinya, kecuali kalau dia dapat convince Duli Yang Maha Mulia Tuanku untuk memperkenankan satu pembubaran parlimen dan membawa kepada PRU. 43 dalam kurungan 4 dan juga di dalam Perlembagaan Persekutuan tidak ada dinyatakan apakah caranya kepercayaan majoriti itu hilang. Boleh melalui SD, boleh melalui press conference, boleh melalui kenyataan media dan juga boleh melalui undi percaya atau undi tidak percaya di dalam parlimen. Fahamlah wahai rakyat-rakyat yang masih tidak faham naratif ini dan juga masih tidak faham dan ingin mengikuti mereka-mereka dalam social media. Cek background mereka, adakah mereka ini peguam, adakah mereka ini ahli politik, adakah mereka ini saja-saja menggunakan perkara ini untuk political mileage mereka sendiri. So dari segi undang-undang tidak ada sebarang kaedah yang khusus yang wajib diikuti untuk menunjukkan mana-mana Perdana Menteri itu hilang kepercayaan majoritinya. Lihat saja pada 2020 tak ada pun SD, tak ada pun persidangan parlimen, yang ada hanyalah sekeping surat yang diutus oleh Tun Dr. Mahathir bin Mohamad, Perdana Menteri Malaysia yang ke-7, apabila beliau mendapati pada hari semalamnya, iaitu pada hari Ahad pada Februari 2020 tersebut, apabila Bersatu dan juga Kartel Azmin telah menyatakan tidak lagi berada dalam kerajaan PH, maka Pakatan Harapan 1.0 telah pun tumbang dan Tun Dr. Mahathir melakukan perkara yang betul dari segi perlembagaan untuk melepaskan jawatan sebagai Perdana Menteri apabila beliau telah hilang majoriti keyakinan ataupun majoriti support sokongan daripada ahli-ahli Dewan Rakyat. Itulah caranya. Ada tak dinyatakan bahawa mesti dilepaskan melalui surat saja dalam Perlembagaan Persekutuan? Tidak. Tekan dihantar kepada speaker saja? Tidak. Adakah dinyatakan mesti dilakukan melalui undi percaya saja? Tidak. Lihat saja kepada beberapa percubaan Dato' Seri Anwar Ibrahim sebelum ini, sebanyak 6 kali daripada tahun 1998 membawa kepada tahun 2022, sebelum PRU pun dia kata dia ada strong formidable convincing. Ada tak dia hantar SD tersebut kepada Duli Yang Maha Tuanku, atau adakan undi tidak percaya sahaja sebagai caranya untuk menghilangkan keyakinan kepada seorang Perdana Menteri? Tidak. Dia boleh buat, kenapa kita tidak boleh buat? So kepada rakyat Malaysia, saya nak anda semua faham, dalam Perlembagaan Persekutuan dinyatakan apabila timbul situasi di mana seorang Perdana Menteri itu hilang kepercayaan majoriti, maknanya perkara tersebut boleh berlaku. Dan apakah caranya, apakah modus operandinya, apakah sifirnya, bagaimanakah nak buat dan sebagainya, tidak dinyatakan dalam Perlembagaan Persekutuan. Ini menunjukkan bahawa kuasa mutlak ada pada tangan Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Bertuan Agong. Apabila beliau mendapati adanya kehilangan majoriti tersebut, maka undang-undang menyatakan Perdana Menteri itu mestilah meletakkan jawatan bersama dengan menteri kabinetnya sekali, melalui jemaah menterinya sekali, bersama-sama. Dia tak boleh letak jawatan seorang aja. Bila dia letak jawatan, yang lain pun fall like a card of like a stack of dominoes, ataupun fall like a house of cards. So saya harap jawapan saya itu cukup. Kedua, Syafiq dan rakan-rakan, saya nak tambah juga, sementara kita dah ada dalam soalan tersebut, ramai yang menyatakan bahawa sekarang lain lah, dulu lain, sekarang sudah pun ada pindaan kepada perlembagaan perkara 49 AA besar dibaca bersama dengan jadual ke-8, iaitu Seksyen 7A yang baru yang dimasukkan dalam jadual ke-8 Perlembagaan Persekutuan tersebut.
akta undang-undang anti lompat parti. Akta tersebut ataupun pindaan kepada perlembagaan tersebut, kalau anda semua baca 49A besar Perlembagaan Persekutuan tersebut, dia menyatakan dengan jelas situasi apabila wujudnya mana-mana orang yang tidak berada dalam parti, dia keluar daripada parti dia ataupun dia cease to be a member of the party, dia tidak ada kena-mengena dengan sokongan kepada Perdana Menteri. Dia tidak ada kena-mengena dengan kehilangan kepercayaan ataupun sokongan kepada Perdana Menteri. Kalau macam tu, mudah saja. Kenapa 5 atau 6 orang daripada Perikatan Nasional boleh saja mengalihkan sokongan, mempercayai dan memberi sokongan kepada Anwar Ibrahim, tapi tidak hilang jawatan daripada parti dan malah disuruh saja oleh speaker untuk pindah kerusi atau pindah tempat duduk dalam parlimen tersebut. So saya harap anda semua faham konsep undang-undang tersebut dan perkara 43 dalam kurungan 4 Perlembagaan Persekutuan, di mana situasi itu wujud apabila seorang Perdana Menteri itu telah hilang kepercayaan majoriti ahli Dewan Rakyat lain, dia kena meletakkan jawatan, kecuali kalau dia boleh convince Duli Yang Maha Mulia Tuanku untuk memberi perkenan pembubaran Dewan Rakyat dan pergi ke satu pilihan raya umum. Tetapi itu pun mestilah dibaca bersama dengan perkara 40 dalam kurungan 2 dalam kurungan B Perlembagaan Persekutuan yang menyatakan bahawa budi bicara mutlak Duli Yang Maha Mulia Tuanku adalah untuk memperkenan ataupun sebaliknya mohonan untuk pembubaran parlimen. Syafiq, terima kasih.